Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita sambung ke task 2 bagi SBP. Alright. Rajah 1 menunjukkan sebuah satelit mengorbit bumi. Masa yang diambil untuk bergerak dari R ke S adalah sama dengan masa yang diambil untuk bergerak dari T ke U. Masa yang sama. Okey, ni kalau kita study gravitation, Kepler's law, kita tahulah kehendak soalan ni. So daripada T ke U, T kepada U, dan juga daripada R ke S, same time. Pernah dengar kan? Same time, same area kan? So yang ni Kepler's law. Nombor 2 lah tu. Baik, apa kehendak soalan? Soalan A, namakan bentuk orbit. So nama orbit bentuknya adalah ellipse. Okay, ellipse ni bezanya dengan bulatan adalah ellipse ada dua foci, dua titik fokus, dua titik fokus, dua titik tengah, dua foci kan. Kalau bulatan dia ada satu titik fokus saja, satu titik tengah. Alright, B1 bandingkan laju satelit. So jawapannya RS lebih rendah lajunya daripada TU. Okay, RS lebih rendah. Okay, kita tengok lengkuk yang dialami oleh RS lebih pendek, TU lebih panjang. So kalau dari segi teorinya, kawasan orbit yang dekat dengan bumi akan menyebabkan kelajuan orbit tu menjadi pantas, lebih laju. Kalau jauh dari orbit, jadi lebih perlahan. So untuk sampai dalam masa yang sama, lengkuk yang jauh ni, TU ni kan lengkuknya jauh lagi, lengkuknya lebih panjang kan. So untuk sampai sama dengan lengkuk yang pendek, mestilah kelajuan di lengkuk yang panjang tu tinggi, baru boleh sampai sama-sama dengan lengkuk yang sama masanya pada RS. Sebab RS lebih pendek. So bila pendek slow, bila panjang kena laju, macam tu. Alright. So B1 selesai. B2, berikan satu sebab because RS have shorter path compared to TU. Kerana RS lebih panjang, RS lebih pendek, RS lebih pendek daripada TU. So kalau pendek slow, kalau panjang laju, sebab nak sampai dalam masa yang sama. Kalau saya boleh tulis ni kan, daripada R ke S mengambil masa 2 jam. Daripada TU pun mengambil masa juga 2 jam. Ni soalan bagi tahu. Soalan bagi tahu masa sama. Okey. So untuk sampai dalam masa yang sama, jarak yang pendek perlahan je. Tapi untuk sampai masa yang sama juga 2 jam juga, lengkuk yang panjang mesti bergerak lebih laju. So that's the logic behind lah. Atau boleh juga tulis TU berada berdekatan dengan titik fokus salah satu daripada foci, iaitu matahari. Alright. C, nyatakan hukum fizik yang terlibat, Kepler's law atau Kepler's second law. Kemudian awak kena bulat lah dekat D ni, bulatkan hukum fizik yang terlibat. Yang ni saya tak berapa sure lah sebab macam berulang, saya tak pasti ada pembetulan ke atau saya yang tersalah anggap ke. Tapi saya cubalah bagi penerangan yang sebaik mungkin. Sorry. Alright, Kepler's second law. Kepler's second law, to be briefly explain. Kepler's law kata dalam second law, same time same area. Kalau boleh sampai dalam masa yang sama dalam dua lengkuk yang berbeza, garis yang menyambungkan atau mencakupi daripada R ke S sampai ke pusat bumi which is this area ni will be equivalent to the area this one. Syaratnya apa? Masa mesti sama. So same time same area. So area ni sama dengan area ni. Ni nampak tirus kan?
nampak macam tirus. Memang tirus lah. Area ni memang tirus. Area ni memang tirus, tapi dia panjang. Yang ni areanya nampak macam gemuk kan. Gemuk sikit, tapi lengkuknya panjang, tebal kan. So these two area warna hijau ni is equal, are equal, sama besar. Right, habis untuk Kepler's second law. Baik, seterusnya nombor 2. Raja menunjukkan struktur ringkas sebuah motor arus terus. Yang paling penting adalah kita note pertama, ini ada suatu motor. Apa maksud motor? Motor uses current, electric current. Uses maksudnya menggunakan. Menggunakan arus memang dah ada. Kita punya apa, to verify, kita boleh tengok dalam Raja dah ada sel kering. Ada sel kering kat sini. Ni ada bateri sel kering. So sel kering fungsinya adalah untuk membekalkan voltan supaya arus boleh mengalir. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, menghasilkan arus yang jenisnya adalah arus terus, direct current. Tu direct current. Okay, direct current. So this one here, direct current atau DC, kita boleh identify dengan melihat bahagian commutator. Commutator. Dan commutator awak tu for sure akan pakai split ring. Macam mana rupa split ring tu? Boleh verify daripada Raja. So this is the shape of the split ring. Split kan maksudnya belah kan, terpisah, split. So boleh tengok cincin tu. Ni bentuk cincin ni, dia terbelah tu, terbelah kat atas, terbelah dekat bawah, split. Macam tu. Okay, that is the very first information yang kita kena establish sebelum jawab soalan ni. Okay, ingat arus dah ada tau. Arus sudah ada. Bukan kita generate arus. Yang tu generator, penjana. Alright, nombor 2 A. Prinsip kerja, working principle of direct current motor is based on the concept. Okay, pakai konsep apa? Jawapannya adalah yang pertama ni, kotak atas. Kesan terhadap sesuatu gegelung. The effect on the current carrying coil in a magnetic field. Perkataan ni, current carrying coil maksudnya ada suatu arus, ada satu konduktor. Konduktor tu membawa arus. Dan konduktor yang membawa arus itu berada di dalam magnetic field. Macam tu. Ni maksud dia. Okay, satu konduktor. Konduktor tu bawa arus. Okay, tapi konduktor yang bawa arus tu pula duduk dalam medan magnet. Apa kesannya? Boleh menghasilkan catapult field ataupun catapult effect, catapult force. Okay, medan lastik. Medan lastik ni hasilkan apa? Satu daya. Akhir cerita, wire atau konduktor yang membawa arus ni akan mengalami daya tertolak lah. Akan tertolak pada suatu arah. Nak pakai hukum apa? Kita pakai Fleming left hand rule. Hukum tangan kiri Fleming, left. Kiri sebab motor. Kalau kanan, generator. Selesai. Tandakan arah arus dengan simbol I dan arah daya dengan simbol F yang terhasil pada sisi AB. Okay. Arah arus dulu, tengok bateri lah. Okay. So bateri, arus keluar ikut positif, pergi masuk dalam commutator, kemudian terus ke depan sini, kemudian mengalir di dalam gegelung. Untuk sebelah kanan menjauhi awak, sebelah kiri mendekati awak, ke arah awak. So completed the flow into the dry cell.
Jangan lupa letak simbol arus I. Letak satu dalam gelung, letak satu luar gelung. Okey, contohlah kan. Kemudian soalan suruh cari labelkan force. So untuk label force, kita kena pakai tadi seperti saya maklum, Fleming left hand rule. Okey, untuk rajah ni awak kena perhatikan arus dalam gelung. Arus dalam gelung. Whether awak nak tentukan kiri atau kanan terpulang, arus dalam gelung. Dan suka saya ajar pelajar saya awak akan imagine yang awak berdiri di depan magnet. Berdiri di depan magnet ni. Kiri dan kanan ni kan ada north dengan south. Awak duduk depan menghala ke sini. Okay. So katalah saya nak ambil yang sebelah kiri ya, this one. Ni saya nak tentukan yang ni dulu. Berapa arah manakah daya yang bertindak pada BA. Okay ya, dengar BA. Alright. So guna Fleming left, saya akan ambil tangan kiri saya dan mula dengan jari hantu. Jari hantu menunjukkan konduktor yang membawa arus. So disebabkan arus ini pada BA ni menghala dari B ke A, bermaksud arus datang ke arah awak. Tengok ya, arus datang ke arah awak. Awak ambil jari hantu, halakan ke arah badan awak. Jari hantu halakan ke badan awak. Kemudian jari telunjuk mesti menunjukkan ke arah selatan, south. Tanpa awak pusing yang ni. Awak jangan ubah lagi. Dah tentukan, tak perlu ubah lagi dah. So jari hantu menghala kepada awak. Okey, kemudian pastikan jari telunjuk menghala ke arah south. So awak dapati ibu jari awak akan menunjukkan arah ke atas. Itu menunjukkan bahawa daya bertindak ke atas. Daya bertindak ke atas. Tandakan dengan simbol F. Macam tu. Okey, jom kita try buat yang sebelah kanan pula. Yang sebelah kanan, okey, awak sama juga, awak berada di depan resel. Current sekarang menjauhi awak. Tu ke sana kan. So letak jari hantu menjauhi awak, ke arah depan awak, bukan ke arah awak, menjauhi awak. Kemudian tanpa memusingkan jari hantu tadi ni, kekalkan kedudukan jari hantu. Pusing jari telunjuk ke kanan. Kenapa nak pusing ke kanan? Kerana selatan berada di sebelah kanan. Kanan awak. Pusing, awak dapati bahawa daya bertindak ke bawah, sebab ibu jari awak menghala ke bawah. So macam tu. Kalau tak jelas, jumpa cikgu awak. Okay, jumpa kawan-kawan awak yang boleh explain ni. Atau jumpa cikgu lah. Boleh tanya depan-depan lah. Nanti boleh tunjuk lah macam mana orientation untuk awak aplikasikan Fleming left tu pada soalan ni. Penting lah, mustahak. Alright, saya tinggalkan awak kat situ. Okay. 2 markah siap. C, apakah yang menyebabkan terhasilnya daya F? Soalan tanya kenapa boleh hasilkan catapult force tu, ataupun daya yang kita tentukan tadi tu. Kerana dalam rajah tu, sedar atau tidak, ada 2 magnetic field. Satu magnetic field yang dihasilkan oleh konduktor yang membawa arus. Satu lagi adalah satu magnetic field kepunyaan magnet kekal, permanent magnet. Satu permanent magnet, satu temporary magnet field, magnetic field. Okay, so both of them interact. Berada dalam satu region, maka interact lah mereka berdua, menghasilkan satu daya. Okay, kalau ingat balik cikgu awak cerita ni pasal ni, kalau kita ada satu magnet north dengan south. Okay, so initially ada magnetic field kan kat sini, flowing from north, direction dia daripada north to south. Ni permanent magnet punya kan. Okay, so saya padam yang tu. Saya letak satu konduktor tengah-tengah, in between dengan magnetic field tu. Saya letak satu konduktor.
Dan konduktor tu saya bagi dia bawa arus. Nampak? Ni konduktor bawa arus. Kalau satu konduktor ditandakan X, itu bermaksud current masuk. Ni masuk dalam rajah ni. Current masuk dalam rajah. So gunakan right hand grip rule. Okay, right hand grip rule untuk tentukan magnetic field yang dibawa atau yang dihasilkan oleh current carrying conductor ni. So awak punya ibu jari halakan ke dalam rajah sekarang. Halakan ke dalam rajah. Skrin kalau awak tengok laptop, halakan ke arah skrin laptop awak lah. So genggam the rest of your fingers. Jari yang 4 lagi tu genggam. Gerakan genggaman tu menghasilkan arah magnetic field. So arah dia macam ni. Kalau genggam betul, macam ni lah arah dia clockwise. So cerita dia, current yang konduktor yang membawa arus ni, dia ada magnetic field dia. Ni lah dipanggil sebagai temporary magnetic field. Sebab apa temporary? Sebab kalau awak tutup current, dah tak ada dah magnetic field tu. Okay, berlawan pula dengan permanent magnet punya magnetic field. Interact. Itulah maksudnya interact. So apa berlaku? Biar saya lukis sekejap, ambil masa sikit. So apa berlaku? Kita pakai Fleming left untuk tentukan dulu arah daya, just to make sure. So arus masuk south. Okay, arus masuk, kemudian arah south. So ke bawah. So daya yang dihasilkan adalah pada arah ke bawah. Ke bawah. Ini guna Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. Sebab sudah ada arus. Arus sudah ada kan. So left. Okay, betul. So the magnetic field atau catapult field yang terhasil macam ni So magnetic field akan jadi lebih banyak di atas, banyak line dia di atas, compared to bahagian bawah. Dan arahnya masih lagi north to south. So the interacting menyebabkan this catapult field terhasil. Okay, inilah interact tu, interaction. Ni interact. So magnetic field yang warna hitam ni, yang dibawa oleh wire membawa arus, interact dengan magnetic field permanent magnet. Hasillah dia catapult field ataupun force, catapult force. Right. D. Apakah berlaku pada kelajuan putaran jika diameter dawai gegelung lebih besar? Kalau diameter besar, bermaksud ini faktor yang mempengaruhi rintangan. Diameter besar maksudnya rintangan jadi lebih kecil. Bila rintangan lebih kecil, arus boleh mengalir lebih banyak. Bila arus mengalir lebih banyak, speed of rotation juga akan bertambah. Kerana salah satu faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran ataupun catapult field adalah arus, strength of magnitude of current, dan juga strength of magnetic field. Dia salah satunya. Salah satu faktor telah pun diubah, maka force juga akan berubah. Kalau arus bertambah, force jadi bertambah. Kalau kekuatan magnet bertambah, force juga akan bertambah. Okay. Alright, panjang lah tu kan. Baru soalan 2. Rajah menunjukkan 1 litar elektrik. Sel kering digunakan dalam litar mengandungi elektrolit zinc carbon. Zinc carbon maksudnya bateri biasa lah, bateri yang bukan alkaline. Bukan alkaline. Zinc carbon bateri biasa. So tengok susunan dia, voltmeter sambung secara parallel, ammeter sambung secara series, kemudian ada switch, ada bulb. Okey, tak ada masalah. Kita teruskan. Apakah fungsi fungsi voltmeter? Voltmeter fungsi dia to measure the potential difference. Boleh jawab juga measure the voltage, atau boleh juga to measure the EMF.
ataupun daya gerak elektrik. Boleh. Right. B, apa berlaku kepada ammeter, bacaan ammeter dan voltmeter apabila switch dihidupkan? Switch dihidupkan bermaksud kita sambung lah, kita buat sambungan. Okey, sambungan. So apa jadi pada voltmeter dulu? So voltmeter mula-mula kalau tak sambung, voltmeter baca EMF, iaitu apa saja yang terlabel pada bateri. Contohnya awak sambungkan bateri 1.5 volt kan. So masa switch ni off, ammeter akan baca EMF. Ni masa off. So masa on apa jadi? Dia sedang membaca potential difference. So there will be a voltage drop. Sebab ada internal resistance, akan ada voltage drop. Mungkin dia akan baca less than 1.5, which is let's say 1.3. Okay, akan ada voltage drop macam tu. Okay, next. So the ammeter pula, how about the ammeter? Ammeter mestilah bila kita switch on, bacaan ammeter meningkat kerana sudah pun adanya arus yang mengalir. Masa awal-awal off tu arus tak ada, masa on barulah arus boleh mengalir. Bila arus mengalir adalah bacaan ammeter. Alright, so that will be the answer. Bacaan ammeter akan bertambah, bacaan voltmeter akan berkurang. Okay, next. Nilai EMF dan nilai internal resistance, kedua-duanya diberi sebagai simbol EMF dan simbol internal resistance bagi setiap bateri. Bagi setiap bateri. Soalan tanya apa? Determine the rintangan dalam effective internal resistance kalau kita tambah. Tengok soalan betul-betul lah. Sorry saya terskip. Sebenarnya saya dah baca dah kan. Kalau awak baru first time, baca sini dulu. Jika satu sel kering yang serupa disambung secara selari dengan sel kering dalam raja. Okey, selari tu apa? Kanak-kanak pula. Anak-anak. Sel kering selari. Maksudnya sambung sini. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi secara selari. Terminal yang samalah, positif, negatif kan. Tu maksudnya selari. So selari ni tu kedudukan dia. Soalan tanya apa berlaku pada internal resistance, total ni total internal resistance. So boleh jawab decrease atau lebih tepat lagi kita terus bagi bacaan dia. Okay, untuk keadaan series kita kan pakai formula 1/R, series pula dah. Parallel kita kan pakai formula 1/R sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Kenapa pakai yang ni? Sebab parallel. So masukkanlah nilai. Soalan kan bagi ni simbol R ni. Boleh kita pakai 1/R sama dengan 1/R plus 1/R juga, sebab nilai sama kan. Kedua-dua identical. So pembawah sama, dekat atas kita tambahkanlah 1 tambah 1 dapat 2. So dapat 1/R equals to 2/R. So R sebenarnya, R total dia, R efektif adalah R per 2. So sini boleh tulis juga R per 2 ataupun menjadi separuh. Tu. Alright. Jumlah EMF ni kalau awak sambung parallel sampai bila-bila pun jawapan atau nilai EMF tidak berubah. Parallel, V dia sentiasa sama, EMF ni pun sentiasa sama. D. Jika dua sel kering dalam keadaan parallel tadi tu diganti dengan dua sel kering beralkali, alkaline, apakah berlaku kepada bacaan ammeter? Apa jadi pada arus? Soalan tanya apa jadi pada arus? Bertambah ke berkurang? Jawapannya increase, bertambah. Kenapa bertambah? Kerana sel kering beralkali menghasilkan voltan yang hampir 3 ke 5 kali ganda lebih besar daripada sel kering biasa. So jumlah arus, bila voltannya besar, maka jumlah arusnya juga akan besar. Okey, jumlah arus besar menyebabkan bacaan ammeter bertambah. Right, next. Yang ni lebih pada kimia lah kan. First time lah saya tengok soalan tu.
Okey, nombor 4, corak interference yang terbentuk pada skrin selepas alur elektron. Okey, ni kita tembak elektron guna senapang elektron gun yang akan melalui plat Dwi-celah, double slit plate. So apa jadi? Dapatlah corak interference. Apa pentingnya kita buat eksperimen ni? Apa penting? What do we verify from here? Kita nak mengesahkan bahawa elektron boleh mengalami fenomena gelombang. Sebab dia boleh mengalami interference, maka elektron experience the property ataupun possess the property of a wave. Dia juga ada sifat wave. Ini bawah satu konsep dalam pembelajaran awak masa kuantum tu, wave particle duality. Wave particle duality. Okey, corak yang terbentuk menandakan bahawa elektron bersifat gelombang. Okey, walau bagaimanapun elektron juga mempunyai sifat zarah kerana elektron ada momentum. Okey, soalan B dia bagi maklumat apa? The panjang gelombang wavelength, de Broglie wavelength electron is 0.2 nanometer. This is wavelength de Broglie. Mass of electron diberi this much. This is mass of electron, m. E letak kat situ, elektron. Kemudian Planck constant, ini nilai dia lah. Planck constant ni simbolnya H. Alright, soalan tanya, hitung momentum. Okay. Hitung momentum bagi elektron tersebut. So, kalau tengok pada senarai formula, saya tunjuk dekat awak. Baru awak trigger dalam exam nanti kan. Jadi jangan pening-pening. Sebab dalam kuantum ada formula dia dah. Okay, nombor 3 dengan nombor 4 biasanya kita pakai untuk de Broglie ni. 3 dengan 4. So that is the formula for de Broglie wavelength. Sama dengan H bahagi dengan P. H adalah Planck constant, P adalah momentum kepada elektron ataupun partikel tersebut lah. Okay, boleh juga pakai nombor 4. Yang mana 4 tu kita gantikan sahaja formula momentum. P sama dengan M V dekat bawah tu, kan? Alright, so jangan ragu, jangan gusar, jangan ketar-ketir, relax je. So momentum kita boleh pakai formula yang tadi saya kata, lambda sama dengan H over P, kan? Kita nak cari momentum, momentum tu P ni lah. Okey, kita rearrange, dapatlah P sama dengan H over lambda. Okey, next, H adalah Planck constant 6.63 darab 10 kuasa negatif 34, iaitu Planck constant bahagi dengan lambda. Lambda tadi dah ada 0.2 nanometer. 0.2 nanometer tukar kepada meter, nano tu 10 kuasa negatif 9. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat 3.315 darab 10 kuasa negatif 24. Dan unitnya, unit momentum macam biasalah, kg ms negatif 1. Alright. Kedua, tentukan hal laju elektron. Okey, kan formula yang seterusnya tadi tu ada kan? P pula dah. Lambda, formula yang nombor 4, lambda sama dengan H over P. Yang bawah dia tu kita expand kan, H over MV, juga sama dengan lambda. Ni nombor 3 tadi, ni nombor 4 tadi. Kan ada velocity kat situ tu. Okey, boleh pakai semula nombor 4, atau awak lebih bijak lagi pakai je momentum punya formula biasa, P sama dengan MV. Yang mana V di belakang tu yang kita nak cari tu, V sama dengan momentum bahagi dengan G same. So momentum dah tahu kan tadi, yang atas 3.315
darab 10 kuasa negatif 24 bahagi dengan jisim. Ni mass, ni bukan mass apa-apa, mass elektron. Mass elektron 9.11 ni lah. Okey, 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Okey, tekan kalkulator, cermat-cermat, dapatlah laju elektron sebanyak 3.639 darab 10 kuasa 6 meter per saat. Sebab hal laju kan. So make sure sekali lagi jawapan awak pastikan minimum 3 decimal places. Alright, C. Alur elektron tersebut digantikan dengan atom. Atom kan saiz lebih besar, jisim lebih besar. Adakah interference boleh berlaku? Jawapannya tidak, kerana atomic beam have greater mass. Jisim yang besar tak boleh mengalami interference. Alright, D. Mikroskop elektron boleh menghasilkan imej yang jelas bagi spesimen yang sangat kecil. Mengapa? Itu kenapa? Sebab elektron ada wavelength yang dipanggil de Broglie wavelength yang sangat pendek. So bila wavelength sangat pendek menghasilkan magnification yang sangat besar. Magnification ni apa? Gandaan. Nilai gandaan zoom in yang lebih besar. So reason dekat situ, kenapa benda-benda macam cahaya lain tak boleh buat? Kenapa kalau kita pakai mikroskop cahaya kita tak dapat magnification yang besar? Sebab cahaya tak cukup pendek punya wavelength. Wavelengthnya tak cukup pendek. So pakailah elektron. Elektron dia ada wavelength de Broglie yang lebih pendek, boleh menghasilkan spesimen yang lebih jelas imejnya. Okey, soalan 5. Seorang warden sedang membuat rondaan di sebuah asrama pada waktu malam. Udara berdekatan dengan tanah adalah lebih sejuk berbanding udara di permukaan, jauh dari permukaan tanah. Suara warden tersebut boleh didengar dengan kuat dan jelas oleh murid di asrama disebabkan pembiasan. This is refraction of sound wave. Kan warden tu jerit, light off kan. Tutup lampu, dengar. Orang atas pun boleh dengar. So, murid-murid di atas boleh dengar suara cikgu. Itu disebabkan oleh pembiasan. Okay, soalan tanya, apakah itu pembiasan bunyi? Pembiasan bunyi adalah pembengkokkan, bending of wave, pembengkokkan gelombang disebabkan perubahan laju gelombang tersebut. Apabila gelombang tersebut merambat daripada medium yang berbeza ketumpatannya. Kan wave tu daripada warden, daripada kawasan ketumpatan, kawasan Q, ketumpatannya berbeza dengan kawasan P sebab suhu berbeza. So the wave bengkok macam ni, bengkok ke atas. Right, bengkok ke atas macam tu sampai. Alright, perhatikan rajah 5.1. Soalan kata perhatikan, maksudnya awak kena guna rajah ni lah. Mungkin ada clue-clue kat sini kan. Perhatikan, bandingkan kawasan P dan kawasan Q dari segi wavelength, panjang gelombang. Okay, so kita tengok kat sini. Panjang gelombang ni, yang ni muka gelombang tau, wavefront. So jarak di antara wavefront to next consecutive wavefront adalah wavelength. Jarak dari jarak di antara dua muka gelombang yang berturut adalah panjang gelombang. Ini panjang gelombang untuk P. Ini panjang gelombang untuk Q. Saya buat satu untuk Q. Ini panjang gelombang untuk Q. Banding lah. Itu soalan kata perhatikan. Mana panjang lagi? Mana lebih panjang? So lambda P, wavelength dekat P lebih panjang dari lambda dekat Q. Okay, next. Suhu udara. Suhu udara kan dia bagi tahu tadi dekat bawah. Okay, dekat bawah sejuk, dekat atas panas. So suhu P lebih tinggi dari suhu Q. Ini pun ada dalam soalan.
laju gelombang bunyi. Yang ni sajalah yang kalau awak ada sedikit knowledge, InsyaAllah boleh jawab lah kan. So dekat kawasan P, udara lebih panas, sini lebih laju. Ini lebih laju, sini lebih perlahan. Q lebih perlahan. So laju gelombang di P lebih tinggi dari laju gelombang di Q. Okay. Next, C1, hubung kaitkan. Ni hubung kaitkan suhu udara dengan panjang gelombang. So kalau suhunya besar, okay, suhu besar kat mana? Suhu tinggi. Suhu tinggi dekat P, kan? Ni kan temperature dia lebih tinggi. So apa jadi pada wavelength dia? Wavelength dia akan panjang. Macam tu. So the greater the air temperature, the greater the wavelength. Boleh pakai the kan nak pakai S pun boleh kan. As the air temperature increases, the wavelength increases. Boleh juga kan. Okay, ikut preference cikgu awak ajar kan. Suhu udara dan laju gelombang. Kita tengok kat sini. Ini kan kita kata tadi faster, P faster kan. So the greater the temperature, the greater the speed of sound wave. The greater air temperature, the greater the speed of sound wave. Hati-hati pakai tanda koma dan letakkan hubungan yang betul, hubungan yang tepat. Alright. D, soalan pengiraan. Pada masa tertentu, frekuensi gelombang yang dihasilkan oleh wadah adalah 500 Hz. Frekuensi simbolnya F. Apabila gelombang bunyi itu merambat di kawasan P, laju bunyi itu mencapai 340 meter per saat. Laju V. Okay, hitung panjang gelombang. Panjang gelombang is lambda. So ada tak formula yang boleh kaitkan tiga simbol ni, F, lambda dengan V? Simple lah ni kan. Budak form 4 boleh jawab ni. Speed of wave formula V sama dengan F lambda. Okay, speed of wave formula. So soalan suruh cari lambda, maka lambda will be equals to V over F. So V 340 bahagi frekuensi 500, awak akan dapat jawapan 0.68 meter. Jangan lupa tulis unit akhir meter. Kenapa meter cikgu? Sebab wave length. Length kan panjang. Wave length panjang. Panjang dalam meter. Jangan drop pula unit dia ni. Rugi. Nanti sini dapat 1, sini tak dapat apa. Okay, so this whole here lagi 1 markah dengan unit Kalau tak ada unit, tak dapat markah kedua. Baik, E, arah perambatan bunyi yang dikeluarkan oleh warden. Baik, soalan suruh awak lengkapkan arah perambatan selepas titik X. Ni kan dia lukis sampai sini je, titik X. So apa berlaku? Cahaya akan terbengkok. Marah betul warden ni marah betul tu. Dengan muka-muka sekali tu. Bagus, gambar yang baik. So daripada P ke Q confirm belok takkan straightnya kan. Sebab yang ni pembiasan. Sebab kita kata kawasan P dengan kawasan Q berbeza density. Region P dengan region Q have different density. So untuk menjawab soalan ni kena tahu dulu mana yang densitinya lebih besar lah. Mana densitinya lebih besar. So kawasan P adalah kawasan yang panas, temperature dia tinggi. Bila temperature tinggi, maka density jadi low. Low density. Okay, Q juga sebalik, Q pula sebaliknya. Ni high density. So medium is from high density to low density. Apa jadi? Daripada tumpat ke kurang tumpat, jawapannya menjauhi normal. Tak pembaris awak, garis jauh dari normal. Macam tu. Okay, menjauhi normal. Alright.
habis. So I guess soalan nombor 6 saya akan sambung dalam part kedua. Okay, tolong support saya, InsyaAllah. Kalau support baik, saya tengok ada komen-komen yang menampakkan awak study, momentum cantik, kita sambung nanti, InsyaAllah. Okay, InsyaAllah saya bantulah sampai SPM. Moga-moga boleh bagi awak sikit improvement, or even an A+ lah, InsyaAllah, pada awak. Okay, keep up your momentum. Jangan putus asa, teruskan berdoa, InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.